Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu ya. Tapi bukan ceramah haji umrah, tak ada ya. Bulan Ramadan ni kita rehat yang tu dulu. Alhamdulillah lama tak jumpa dengan jemaah di sini. Tapi alhamdulillah sekejap masa berlalu ya, dalam kita dah masuk hari ke-26 kita berpuasa mudah-mudahan Allah panjang usia kita boleh selesai, habis dan dalam keadaan yang baik, dapat ibadat dengan sempurna, lebih baik daripada tahun yang lalu, dan mudah-mudahan akan datang kita jumpa lagi Ramadan itu. Jadi ialah bila kita menceritakan tentang Ramadan, kita tak lari daripada menceritakan tentang kehebatan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kalau cerita daripada awal hingga akhir Quran ini memang dia tak akan habis masanya, begitu banyak kita nak kupas. Tapi Ustaz akan ambil beberapa perkara yang boleh kita jadikan panduan daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran tu memang kita akan jumpalah surah-surah yang sebenarnya surah tu hebat. Jadi kita kena tengok dia punya maksud ya, maksud surah itu. Pertama saya nak cerita surah yang mudah, iaitu surah Al-Qadar, yang saya rasa kita selalu bacanya pun daripada 16 Ramadan. Kalau tak buat hari-hari baca itulah yang mudahnya kan. Sebenarnya ada beberapa rahsia ya dalam perkataan ataupun dalam surah Al-Qadar itu. Saya rasa kalau kita terjemah maksudnya, saya rasa kita semua tahu maksud surah Al-Qadar itu ya, selalu diceritakan oleh para asatizah, penceramah dan sebagainya. Tapi saya nak highlightkan dari segi bahasa Al-Qurannya itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya, iaitu apa nya tu? Al-Quran. Ya, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Ada beberapa perkara yang menunjukkan kehebatan bahasa Al-Quran dalam ayat pertama tu saja. Pertama, bila disebut di awal inna, kita pun biasa kita baca Quran mesti jumpa ni inna a'taina, innallaha ghafurur rahim, inna ni. Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya dikira sebagai kata penguat ya, iaitu taukid dia panggil dalam bahasa Arab, at-taukid. Tawaw kaf ya dal, T-A-U-K-I-D lah, taukid ya. Taukid ni penegas ya, penguat. Maknanya kalau ada dalam ayat, apa saja ayat kita baca, kalau kita jumpa inna ke anna ke, kalau kita mengucap dua kalimah syahadah pun ada kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini semua adalah kata penguat. Maknanya fakta dalam ayat itu tak ada siapa pun yang boleh menafikan. Itu yang kita kena tahu bila dia ada ayat Quran yang bermula dengan perkataan itu. Dan keunikan yang kedua adalah bila disebutkan itu, sesungguhnya kami menurunkannya. Kalau dalam bahasa kita, kita fikir logik je. Kami ni biasa seorang ke ramai? Ramai kan? Kami jemaah Abbas, contoh kan, contoh gitu. Jadi kita kami itu ramai. Tapi kalau kata dalam ayat tu, sesungguhnya kami menurunkannya. Siapa kami di situ? Allah SWT. Adakah Allah satu atau ramai? Satu. Ya, na'udzubillah. Ramai itu syirik pada Allah, tak boleh. Allah itu satu, Esa, yang Maha Esa. Tapi kenapa Allah guna kami?
Itu persoalan dia kan. Sepatutnya sesungguhnya aku kan, atau sesungguhnya saya. Contoh kalau bahasa kita kan, sesungguhnya saya, sesungguhnya aku. Tapi dalam Quran memang banyak Allah guna kami. Tuan-tuan pernah dengar tak angkat sumpah yang di Pertuan Agong yang baru ini? Ya, dia semua agung macam tu. Bila angkat sumpah kami, dia tak panggil better tu bila dia berucap. Tapi kalau baginda bersumpah untuk angkat sumpah jawatan, dia akan guna kami. Agung dalam Malaysia ada berapa banyak agung? Seorang saja kan? Itu menunjukkan apa? Itu manusia tu. Ya, ialah kira yang pemimpin tertinggi. Menunjukkan apa? Kekuasaan dan kebesarannya. Apatah lagi Allah SWT. Walaupun Allah itu Esa, tetapi Allah guna kami bukan sebab bilangan. Tapi Allah guna kami kerana keagungan dan kebesarannya. Kehebatannya. Allahu Akbar. Ya, bergembang keluar rumah kita. Walaupun surah tu kita biasa je dengar. Itu mustahak kita kena faham detail Al-Quran ni. Ya. Kemudian anzalnahu, itu kita biasa dengar lah. Anzalna ni nama artis pun ada. Anzalna, ya. Mungkin tak tahulah, mungkin mak dia bersalin tengah-tengah baca anzalna, lahir-lahir terus ambil nama tu je lah. Memang orang Arab takkan ada nama tu. Biasa orang Melayu je yang kreatif ni. Ya, okey, saya tak nak cerita yang tu. Cumanya anzalna ini dia adalah satu kata kerja. Dia adalah fi'il madhi dia panggil. Kata kerja telah berlaku. Ya, ataupun dalam bahasa Inggeris biasa dipanggil past tense lah. Kata kerja telah berlaku. Anzalna, telah turun, ya. Fi Lailatul Qadar. Ini satu isu juga. Nuzul Al-Quran. Kita orang Malaysia sambut nuzul Quran bila? Walaupun Negeri Sembilan tidak cuti. Saya pun kerja itu nuzul Quran. Selangor cuti, Negeri Sembilan tak cuti. Kan? Biasa kita sambut bila? 17 Ramadan. Okey, satu. Jadi tolong ingat tu ya, jangan tidur tau. Ingat tu. Ustaz cakap apa? Ni soalan kebat ni. Soalan kebat ni. Pertama, kita sambut 17 Ramadan. Nuzul Quran. Sepakat kan? Sepakat seluruh Malaysia sambut 17 Ramadan. Tapi kenapa dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Qadar tu Allah kata, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Yang kita faham, malam Al-Qadar tu bila? 10 malam terakhir. Bila mula 10 malam terakhir tu? 20 ke atas, 20 Ramadan. Dan biasa kita akan mencari malam ganjil. Tapi malam ganjil Malaysia dengan malam ganjil Saudi lain. Tak sama. Kita genap hari ni, dia semalam ganjil. Macam tu. Tak apa, tu nanti kita cerita. Kenapa kita sambut 17 Ramadan tapi Allah kata Quran turun 21 Ramadan atau 21 ke atas atau 20 ke atas? Tak pernah terfikir tuan-tuan? Pernah fikir tak? Ke tak fikir tapi tak apalah, tak payahlah tanya Ustaz Hadir. Contoh kan, ada imam ke Ustaz kan, tanya. Kadang terfikir juga kenapa nuzul Quran. Yalah, daripada kecil Ustaz dah sambut nuzul Quran 17, nak macam mana, sambut je lah. Dia dua-dua tu sebenarnya tidak kontra, dia tidak bertentangan. Cuma kita kena belajar kenapa. Baik, nuzul Al-Quran kita sambut 17 Ramadan sebab apa? Sebab ayat pertama, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Lenggeng ke di mana? Di Gua Hira. Itu kita dah belajar haji kan, termasuk buat haji kan. Saya tak boleh sebut Gua Hira tu kan. Mesti masuk ke buat haji kan. Ya, Gua Hira kita tahu. Itu tarikhnya 17 Ramadan. Kan? 17 Ramadan. Bila 17 Ramadan tu wahyu yang mula-mula turun pada Nabi. Habis yang disebut dalam surah Al-Qadar tu apa? Itu mungkin tak tahulah. Mungkin ada ustaz-ustaz lain sebut ke, ataupun dalam khutbah Jumaat ya disebut. Dia kata kalau ikutkan betul Al-Quran ini yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia sahaja. Baitul Izzah dia panggil. Turun ke langit dunia sahaja, bukan turun pada Nabi ya, turun sampai langit dunia je. The first step tu, step pertama tu, langkah pertama tu, sekaligus dia turun. Dia turun sekaligus. Arab kata jumlatan wahidah. Sekaligus dia turun ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Bila masanya wallahualam. Tak ada siapa yang tahu. Ya, turun di situ. Lepas tu baru dia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang Nabi menerima wahyu pertama, dilantik menjadi rasul itu. Jadi sebenarnya dia ada dua fakta di situ. So salah ke sambut 17 Ramadan?
Tidak salah. Sebab memang pertama turun kepada Rasulullah ada 17 Ramadan. Jadi itu mungkin kita tahu, mungkin kita tak pernah dengar, atau first time dengar, ataupun dah lama dengar tak ingat. Jadi kalau orang tanya kita, adakah dua benda itu bertentangan? Sebenarnya tidak. Dia dua situasi yang berbeza. Boleh faham tuan-tuan puan, ayah dan bunda sekalian, anak-anak? Boleh faham, alhamdulillah. Jadi itu satu perkara lah. Ada lagi rahsia dalam surah Al-Qadar, dalam perkataan itu, dalam ayat pertama tu baru. Lailatul Qadr. Perasan tak kalau kita tengok ejaan dia, Lailatu tu dia ada ta marbutah. Dia ada ta marbutah. Kalau kita buat program, saya yakin di surah Abbas pun mesti ada Qiyamul Lail kan? Qiyamul Lail. Saya pun bawa Qiyam tadi, saya di semenyih tadi, jadi imam pagi. Tu terkebil-kebil pukul 3 dah bangun jadi kita buat Qiyamul Lail ya. Kenapa Lail? Qiyamul Lail kalau kita eja Arab dia Qaf Ya Alif Mim Alif Lam Lam Ya Lam kan? Lail tu L-A-I-L lah, Lail. Ada tak ke tak ada tak kat belakang dia? Tak ada kan? Mana ada Qiyamul Lailatul? Tak ada. Qiyamul Lail aja. Tapi kenapa Lailatul Qadar dia ada tak? Dekat ayat pertama tu Lailatil, ayat kedua Lailatul. Itu bab tata bahasa lah, grammar tu. Itu nahu dia. Tu saya tak nak cerita lah detail, insyaAllah bila belajar Ustaz Khaidir ya. Itu detail dari segi tata bahasa tu saya tak nak cerita. Tapi saya nak tanya tu, kenapa dia ta marbutah kat situ tetapi Qiyamul Lail tak ada ta marbutah? Soalan kebat saya yang kedua tu. Kenapa? Tu kan, sonok belajar bahasa Arab ni sebenarnya. Qiyamul Lail, bangun malam ataupun mendirikan malam. Salatul Qiyam athabakumullah. Ya, kalau kita di Mekah tu dia tak sebut salatul tarawih, dia sebut salatul Qiyam athabakumullah. Sebab Qiyam ni memang tarawih tu Qiyam dah, bukan tahajud je. Ya, kalau kita dapat Lailatul Qadar tu pada maghrib sebenarnya kan, sebab dia masuk waktu maghrib tu dah dikira malamnya tu kan, malam ganjil dan sebagainya. Jadi apa isu dia Qiyamul Lail tu? Al-Lail dalam bahasa Arab, malam tu dia tak khusus, dia general, dia umum aja. So boleh tak kita Qiyamul Lail bulan-bulan lain? Sudah tentu kita tahajud kan, bangun malam bila-bila, dan waktu bulan Muharram ke, Safar ke, Rabiul Awal ke, Zulhijjah ke, Zulkaidah ke, Syawal tak tahulah, harap-harap Qiyamul Lail juga ya. Jangan Qiyamul ketupat nanti. Jadi maknanya bila sebut Qiyamul Lail, dia tidak spesifik, dia tidak khusus, dia umum. So bila-bila kita boleh buat. Betul tak saya cakap apa? Okey, Lailatul Qadar. Kenapa dia ada ta? Kita dah boleh agak lah kat situ. Dia punya lawan dia lah tu. Adakah Lailatul Qadar tu berlaku tiap-tiap malam bulan Ramadan? Tidak kan? Adakah dia berlaku tiap-tiap malam ganjil 10 Ramadan? Tidak juga. Dia berlaku berapa? Sekali sahaja. Kita pun tak tahu bila malam Al-Qadar itu. Itu yang saya cakap tadi. Adakah Lailatul Qadar versi Malaysia dengan Lailatul Qadar versi Saudi berbeza? Kalau kita duduk Rusia macam mana? Duduk New Zealand macam mana? Duduk Australia macam mana? Sebab itu bila kita ibadah, jangan memilih. Sebab kita tidak tahu spesifik bila berlakunya Lailatul Qadar itu, walaupun diberi gambaran malam ganjil. Sebab saya cakap tadi, kalau tempat lain malam ganjilnya lain kan? Di Malaysia genap, mungkin di Saudi ganjil, di Mekah Madinah memang dia ganjil sebab dia raya, dia puasa awal sehari kan. Tu. Sebab itu kita jangan pilih. Tak payah kita tengok pokok ni sujud ke tak sujud, tepi surau Ustaz Abbas ni pokok sujud ke tak sujud, ais beku ke tak beku. Tengok peti air beku ada. Kan, kita ni bukan wali Allah, wali songo pun tak lepas kita. Wali longgeng kan. Wali kahwin nikah boleh lah, nak kahwin tak boleh wali. Sebab itu saya kata tak payah kita tengok, kita buat aja. Kalau kita buat hari-hari dapat tak? InsyaAllah Allah bagi rezeki pada kita. Sebab itu cakap, maknanya Lailatul, dia ada ta marbutah pun, dia boleh jadi satu simbolik di situ. Subhanallah, itulah keindahan bahasa Al-Quran yang kita cinta dalam Al-Quran itu. Ya, sebab dia terlalu spesifik, dia terlalu khusus. Mana tidak, Allah SWT tidak meletakkan perkataan-perkataan itu sambil orang panggil sembrono saja kalau bahasanya kan, mana main letak aja, tak. Dia ada dia punya sebab-sebab dia.
Sebab itu bila sebut Lailatul Qadar, maknanya satu je, only one, satu je, dia tak akan berlaku dalam malam-malam lain, terlepas habis. Macam tu. Dah jumpa belum sampai sekarang ni 26 ni? Tengok hari-hari macam tu, hujan ni pun hujan dia tu. Saya tengok basah bila saya keluar pukul 3 tu. Kan? Malang genap ni tuan-tuan. Tu saya cakap. Yalah, memang kita puasa memang ikut negara masing-masing, betul. Memang itu kaedahnya begitu. Kan? Tapi hanya Allah saja tak tahu. Ya Allah saja yang tahu bila berlaku sebenar Lailatul Qadar itu. Itu dia soalan yang seterusnya, itulah dia. Tapi ustaz tanya, ustaz jawab lah, macam biasalah tu. Program kita kan, ustaz tanya, ustaz jawab. Okey, tak apa, yang penting ilmu terdapat tuan-tuan. Jadi lepas ni boleh share kat orang, kenapa Lailatul Qadar, boleh cerita kan, kau kat rumah ke, kat kampung ke, ni kat WhatsApp group ke, family kan, ni nak balik kampung ni, ramai orang Lengging tak balik kampung ni, semua orang sini sama lebih kurang macam ustaz jugalah. Okey, jadi itulah makna kita faham. Kemudian wama adraka ma Lailatul Qadar, itu soalan lah, apa yang kamu tahu. Wama adraka ni selalu kita baca, surah lazim punya banyak tu, wama adraka, itu soalan lah, apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar itu. Sebenarnya Lailatul dah malam dah, kita selalu sebut malam Lailatul Qadar, sebenarnya malam tu Lailatul dah. Tapi patutnya malam Al-Qadar saja, tapi tak apalah, boleh je sebut, tak kisah. Cuma nak kata malam dengan Lailatul tu sama aja. Jadi kalau kita sebut Al-Qadar, malam Al-Qadar, lupa sebut Al-Qadar, Al-Qadar teringat pula perkataan Al-Qadar tu apa makna dia? Al-Qadr, kalau bahasa Arab dia Al-Qadr, orang Melayu Qadar lah. Adakah sama dengan yang kita faham sekadar, Skoda, orang Kelantan kata Skoda kan, atau kadaran, atau sekadar di pinggiran, macam nama lagu lah, kan? Sama tak bahasa Melayu, bahasa Arab? Al-Qadar tu, tuan-tuan perempuan yang dimulakan sekalian, maksudnya ialah penghargaan dan kemuliaan. Allahu Akbar. Kita ni manusia kan, secara umum lah, secara fitrahnya, suka tak dihargai, suka tak dapat hadiah. Orang bagi kita hadiah, ustaz bagi hadiah kat tuan-tuan perempuan, suka tak? Kan? Orang bagi hadiah, ibu-ibu kan, anniversary, anniversary tu ibu-ibu kan, dapat bunga, dapat hadiah, dapat rantai emas. Rantai emas lagi best ustaz, bunga tu tak bagi pun tak apa, kan? Betul tak? Suka ke dapat rantai emas buang tu sampah? Tak nak bagi ustaz, boleh gadai kat Ar-Rahnu contoh kan, kan? Suka tak dapat hadiah? Anak cucu kita naik pentas, kembang tak kita? Kembang, saya kalau anak saya naik pentas, kembang ustaz. Betul tu, ya Allah, bangga tengok anak naik pentas dapat hadiah kan, pelajar cemerlang contohnya. Seronok tak? Seronok, sebab fitrah manusia memang gitu. Kita kerja, ada APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, government kan, dah dapat bonus, 2 kali pula tu dapat bonus kan? Swasta punya tu kerja, mesti ada dia punya reward dia kan, ada dia punya ganjaran, hadiah, penghargaan. So memang macam tu fitrah manusia ni, suka dapat hadiah, suka dibagi penghargaan. Tapi bezanya kalau manusia yang bagi, kita dah tahu dah bila date dia, venue dia kat mana, tempat dia di mana, nak pakai baju apa, tarikhnya bila, betul, hadiahnya apa pun kita dah tahu dah. Kalau APC 1000 duit, dapat duit, dapat sijil contoh, kan? Tapi Lailatul Qadar kita tahu tak? Masanya tak tahu, cuma diberikan secara umum saja. Okey, 10 malam terakhir kan, malam lah sudah tentu, bukan siang, sebab Lailah, nama Lailah malam, tak boleh siang, dia malam. Kan, lepas tu malam ganjil pula, tak tahu pula spesifik bila, 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke kan. Itu bezanya. Hadiah Allah nak bagi dengan manusia yang bagi. Hadiah Allah bagi, kita kena cari hadiah tu. Allahu Akbar. Memang rumah saya cerita tuan-tuan. Betul tak? Rasa tak dia punya kehebatan Al-Quran itu, ya Allah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Bila dengar sesuatu menakjubkan, kena sebut Masya Allah, Tabarakallah. Apa dia? Masya Allah, Tabarakallah. Jangan oh my God oh my God. Tu zikir tu, Masya Allah, Tabarakallah. Benda yang baik-baik benda yang baik-baik kita sebut begitu. Baik. Kemudian kita pun tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. Ni semua orang tahu, tak payah cerita pun tahu. Lebih baik dari 1000 bulan tau, bukan sama dengan 1000 bulan. Ramai orang cakap, okey kita ibadat Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Bukan sama.
Sebab dia punya perkataan khairun min. Macam kita azan subuh, yang kita tambah apa dia azan subuh? As-salatu khairum minan naum. Sudah tentu salat lebih baik dari tidur. Better kan? Lebih baik, afdal. Khair makna afdal, lebih baik. Macam tu kat Lailatul Qadar. Maknanya Lailatul Qadar lebih baik ibadat tu lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan saja. Lebih. Lebih tu. Soalan saya. Semua orang tahu 1000 bulan tu, semua orang tahu. Kenapa Allah pilih perkataan 1000 bukan nombor lain? Kebat tu. Kenapa Allah pilih 1000 bulan bukan letak 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Semua orang tahu. Ulama-ulama Abbas semua tahu. Berapa tahun? 84 tahun lebih kurang. Kalau tengok kalkulator tu 83.333. Ustaz dah kira siap-siap dah. Modal ceramah kan. 83.333. 84 lebih kurang 83, 84 Kenapa Allah tak letak kat situ Lailatul Qadri khairun min 83 sanah? Tak sedar Ustaz. Tak sedar lah. Sebab dia biasa Al-Fisyahr lagi sedar lagi. Sebab macam nama orang kan, Syahrin kan. Ramai orang nama Syahrin ni. Agaknya kenapa? Kalau kita dengarnya pun kita pun tahu secara logik. 1080. Mana lagi sedap dan lebih teruja, lebih excited, lebih seronok dengar. Ustaz ada 2 sampul raya ni. Contohlah. Satu 1000, satu 80. Bagi kat anak lah. Kalau bagi orang dewasa, confirm dia ambil 1000. Kan? Bagi budak kecil. Nak RM80 ke nak 1000? Dia pun bijak je ke? Kalau dia ambil 80, maknanya dia tawaduk. Dia zuhud. Dia tak nak kejar dunia. Kan? Kalau kita fikir logik, 1000 dengan 80 mana excited? Mana lagi teruja? 1000 kan? Walaupun sama, 84 tahun, 1000 bulan. Kerana, ialah antara sebab turunnya ayat ini, kerana pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat tanya pada Nabi, kami ni umur dah pendek, umur tak panjang. Ya, kalau dapat macam Tun Emu 99 macam markah periksa kan, 99%. Kan? Panjang umur dia. Kan? Tapi tak semua macam tu. Umur 99 dah mula keluar masuk hospital ya? Walaupun dia orang kata dia tukar darah semua kan. Tapi macam tu lah kan. Umur dah makin lanjut, memang kesihatan tu dia tak seperti dulu. Tu pasal sahabat tanya Nabi, ibadat kita ni dah lah umur ni tak panjang, ibadat pun dah lah sikit, macam mana nak melawan dengan umat-umat terdahulu yang beriman pada Allah. Allahu Akbar. Kalau kita lah, mungkin kalau ada ayah anda sini, tak tahulah, mungkin ada kot yang umur 80 lebih contoh, atau 70 lebih, 80 lebih. Ayah saya pun dah 70 lebih. Ya, 80 lebih contohnya. Alhamdulillah, masih sihat, masih boleh ibadatkan. Tapi kalau kita fikir logik kan, umur kita 84, adakah 84 umur kita tu di dunia ni solid kita ibadat, ataupun berapa tahun je kita ibadat sebenarnya? Belum campur zaman Pok Yeye lagi, Lahore lagi, zaman retro lagi, rambut afro lagi, solat tak solatnya lagi, zaman jahiliah, betul tak? Solat tinggalnya dah qada ke belum? Puasanya dulu tinggal macam mana minum air dalam toilet ke? Budak-budak tu biasa, saya pun biasa tu. Pendedahan eksklusif. Yalah, masa belum balik tu kan, kita biasalah budak-budak kan. Gitu. Kan? Zaman-zaman tak tutup auratnya kan ibu-ibu. Allahu Akbar. Tapi Allah bagi Lailatul Qadar ni solid 84 tahun ibadat lebih lagi. Sebab itu kita tak tahu tau pahala kita bulan Ramadan ni kita ibadat. Saya ramai ustaz-ustaz sebut, kita tak tahu pun ibadat kita tu berapa banyak pahala kita dapat bulan Ramadan ni. Kalau solat berjemaah kita tahu 27 kan. Kalau buat haji umrah ustaz cerita, sembahyang Mekah 100,000, dia khusus dia tu. Madinah 1000 contoh, Masjid Aqsa 500 contoh. Kan? Jadi kita nampak dia punya ganjaran tu dengan tetap. Tapi bulan Ramadan tak tahu. Cuma kita tahu umum je. Ni gandanya 10 kali ganda atau 700 kali ganda. Ya, baca Quran jadi banyak pahala, buat sunat sama seperti amalan wajib. Umrah pada bulan Ramadan sama seperti menunaikan haji. Jadi umum saja. Umum saja. Dia tidak spesifik. Berapa banyak kita punya akaun dapat? Boleh buka MAE. Bukan MAE dunia ya.
Online akhirat. Buka online. Kalau ada lah online akhirat tu, sebulan ni saya cuti lah. Tak apa gaji pun tak apa. Kan? Sebab apa? Kita boleh nampak pahala tu bilion. Apa sekarang? Trilion apa dia? Sampai infinity, sampai tak boleh kira. Kan? Tapi tak nampak. Sebab tu tiap-tiap hari kena tazkirah, ni sebenarnya tazkirah ni motivasi lah. Orang moden kata motivasi. Sebenarnya tazkirah ni motivasi agama. Sebab ibadat ni kena diberi perangsang, kena diberi galakan. Kalau tak diberi, tak dipush, kita akan lemau. Saya tak semai tarawih di sini. Macam mana tarawih masih maintain ya? InsyaAllah semua penuh lagi. Kena tinggal 3 sub. Ramai insyaAllah. Saya yakin sini banyak. Saya pergi kuliah sini pun ramai, masya-Allah. Kan? Ada tempat malam kedua dah tinggal 2 sub dia dah. Cepat dah Datuk Qadar. Cepat benar dah Datuk Qadar. Malam pertama sampai terpaksa renovate masjid, renovate room surau. Sebab apa? Semata-mata nak menampung malam pertama saja Ramadan. Allah. Lagi diberi motivasi, lagi lemau. Bahaya tu. Hidayah milik Allah betul Ustaz. Mungkin dia pergi semain tempat lain, okey lah, husnuzan lah, tak apa. Tapi tengok kat kedai mamak banyak je orang. Bila masa dia pergi tarawih tu, dia berjemaah dengan waiter kat situ tu. Allah. Hidayah milik Allah. Kita boleh sampai je lah. Kan? Okey, itu dah tu lah isu. Isu yang seterusnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah ketika itu malaikat-malaikat dan roh dengan izin Tuhan mereka, dengan membawa segala urusan-urusan. Soalan saya yang seterusnya. Saya tanya tuan-tuan ni, bukan tuan-tuan tanya saya ya. Tak apa, supaya tak mengantuk. Kalau tak ustaz betul kebil-kebil ya. Baik. Malaikat dan roh. Malaikat okey ya, faham. Roh. Biasa dengar dulu-dulu sampai sekarang mungkin jarang dah orang sebut. Malam keropok lekor ke malam 7 lekor? Pagi itu keropok lekor kan. Malam 7 lekor. Apa yang kita buat kalau kat kampung dulu? Pasang lampu pelita. Salah ke pasang lampu pelita tu? Tak salah. Saya kat rumah Iko Hill pasang lampu pelita lepas tu. JK pasang lampu. Okey lah. Hiasan kan untuk memeriahkan suasana. Tapi ingat tak zaman-zaman dulu, biasa tok nenek kita, moyang kita cakap apa? Malam 7 lekor ni, arwah akan balik rumah, betul tak? Pernah dengar tak? Mungkin ada kan? Mungkin kalau tuan-tuan kampung-kampung yang Islamik mungkin tak pernah dengar lah. Tapi kampung yang ada khurafat-khurafat saya ada dengar. Ya, zaman dulu. Sekarang orang dah pandai dah faham. Arwah tu kalau dah meninggal balik rumah ke tuan? Kalau dia balik, kalah hantu Kak Limah rasanya. Kan? Lintang pukang kita lari, bukan ustaz-ustaz lari, terbang sok kopiah-kopiah semua. Betul tak? Sebabnya orang arwah dia kalau dia dah meninggal, dia tak akan balik dah. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Manusia mati habis semua dah. Tinggal 3 perkara je. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lah. Kan? Sedekah jariah. Benda tahu kapek ni mungkin ada orang sedekah dah meninggal. Pahala dia berterusan dah meninggal. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang saya ajar tuan-tuan. Guru-guru saya ajar ilmu-ilmu ni. Dia dah meninggal. Pahala dia panjang tak? Allahu Akbar. Waladun salih yad'ulah. Anak yang salih doa untuk ibu bapa yang dah tak ada. Kita buat majlis baca Yasin tak apa, jangan kita bagi nama lepas tu kita balik. Ni ambil nama, lepas tu nanti baca, saya nak balik nak tengok drama kat rumah. Memang kena cubit. Ya, dia kena duduk sama-sama sebab dia bagi nama tu, doa sama-sama, doa yang salih, anak yang soleh, bukan AJK yang soleh dalam hadis tu. Baca tapi jangan jadi adat. Baca okey, tak masalah. Nak baca Yasin baca. Nak baca doa ramai-ramai baca, sebab kita sendiri tak pandai kadang-kadang nak baca. Kita suruh imam baca, okey, tak masalah. Tapi jangan kita balik rumah pergi tengok berita, tengok drama. Salah tu. Faham saya cakap apa kan? Jadi putus. Bila putus, maknanya arwah dia takkan balik. Habis roh kat situ apa maknanya? Saya yakin tuan-tuan tahu. Roh ni adalah nama lain bagi malaikat Jibril alaihissalam. Ruhul Amin. Kadang disebut Ruhul Qudus, kadang Ruhul Amin. Ar-Ruh. Rupanya malaikat juga, bukan arwah tok nenek kita dah meninggal balik. Saya dulu pun dibesarkan tok nenek juga. Kalau dia balik, saya berseram. Kan?
Macam tu. Jadi alhamdulillah kita faham tu. Rupa-rupanya satu lagi isunya min kulli amr itulah yang kat ujung. Malam Al-Qadar ini disebut dalam Al-Quran itu dan dalam tafsir menyebut bahawa pada malam Al-Qadar itu diturunkan malaikat-malaikat, bukan turun malaikat saja-saja nak tengok kita, tapi dibawakan sekali segala urusan-urusan kita, iaitu apa? Segala takdir kita lah, yang baik, yang buruk, na'udzubillah, memang ada juga sepanjang tahun yang akan datang. Kalau kata belum kita jumpa Lailatul Qadar ni, maknanya kita punya nasib kita, takdir kita yang berlaku sebelum ini, sepanjang tahun ni dah ditentukan Lailatul Qadar tahun lepas tu lah. 1444 kan? Sekarang 1445 betul? Jadi kalau kita jumpa Al-Qadar akan datang, renew lesson. Bukan renew lesson, renew kita punya takdir kita, urusan-urusan kita yang apa yang akan berlaku ni dalam next ni yang akan datang setahun ni, yang kita menghadap ni lah. Sebab itu kita selalu minta doa kunut tiap-tiap malam kita baca lepas 16 kan. Subuh pun kita baca doa kunut tu. Kalau dekat Mekah tiap-tiap malam daripada 1 Ramadan dia akan baca doa kunut dalam witir. Macam kita 16 ke atas tu biasa amalan kita di sini. Sebab kita subuh kita baca tiap-tiap hari. Mazhab Syafi'i kan. Jadi maknanya dalam doa kunut tu apa kita baca? Saya kaitkan terus dengan doa kunut. Kita ada 5 doa utama yang kita baca dalam doa kunut. Yang pertama tu, yang mula-mula imam baca kuat tu. Sebelum tu, apa maksud kunut? Perkataan kunut dulu. Nak kunut panjang ke kunut pendek Ustaz? Orang selalu tanya saya tu. Macam cerita Piramli tu kan. Kunut panjang, kunut pendek. Kunut kan. Cerita Piramli tu kan. Kunut tu apa tuan-tuan, perempuan, ayah dan bunda sekalian? Kunut ni maksudnya ketaatan kepada Allah. Allah hari-hari minta nak menjadi orang yang taat, hamba yang taat. Allahumma hdina fi man hadait. Minta hidayah, ya Allah beri kami hidayah petunjuk seperti mana orang-orang yang terdahulu engkau telah beri hidayah pada mereka. Yang hadait, afait, yang bunyi-bunyi fight tu, itu sebenarnya kata kerja telah berlaku. Orang dulu dah dapat hidayah, jadi kita pun nak hidayah macam orang dulu. Daripada zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, ulama, dan kita punya mak ayah, kita punya tok nenek dapat hidayah pada kita. Kita nak macam tu juga. Hidayah pertama. Wa'afina fi man afait. Dah dapat hidayah, nak keafiatan, kesehatan, kesejahteraan. Sebab itu kita sebut sehat wal afiat. Kesejahteraan. Kalau kita tak sehat, kita tak datang sini. Bukan sehat fizikal je, sehat rohani juga. Ada orang sehat badan tapi tak ada sembahyang masjid, sembahyang kat rumah okey, sembahyang juga. Kalau tak sembahyang langsung, puasa tapi tak sembahyang, macam mana? Kedua, afina. Ketiga apa? Wa tawallana fi man tawallait. Apa tawallana? Afiat kita biasa dengar, tawalla ni jarang kita nak dengar tu. Tawallana ni apa? Bimbinglah kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami seperti mana orang dulu-dulu dah kau pimpin, kau bawa ke arah kebenaran, kau bawa ke jalan siratal mustaqim, bimbinglah kami. Nampak kan doa tu? Itu ketiga. Doa keempat, apa dia? Baca pendek-pendek dia lupa dah. Wa barik lana fi ma. Dia kena baca laju, kalau baca pendek dia lupa. Baca slow-slow dia lupa. Wa barik lana fi ma a'tai. Apa? Berkat kan? Barik, wa barik ni kita baca doa, Allahumma barik lana. Berkatilah bagi kami apa yang telah engkau berikan dari segi rezeki. Halal dah. Halalan thayyiban selalu orang sebut. Halal, thayyib apa makna? Berkualiti, bermutu, bahan kita makan segar, elok, bukan makanan basi. Nasi tu fresh, nasi tu halal, tapi kalau dia dah basi tak boleh makan, sakit perut. Itu thayyib. Tapi yang berkat tu yang mustahab. Sebab berkat ni dia adalah faktor utama menjadi ketenangan hidup kita. Kalau rezeki kita dapat berkat, insya-Allah hidup kita tenang. Walaupun tak kaya. Ya. Yang kelima apa doa utama tu? Wa qina bi rahmatika syarra ma qadaina. Itu yang saya nak kaitkan dengan min kulli amr tu. Apa kita minta tu yang kelima tu? Wa qina bi rahmatika syarra ma qadaina. Selalu kita baca kan, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar kan. Wa qina tu apa? Peliharalah kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada keburukan-keburukan apa yang telah engkau tetapkan pada kami. Baik-baik kami nak,
Buruk-buruk kami tak mau kalau boleh. Segala keburukan, segala penyakit, segala kemudaratan, keracunan, ya, apa sajalah benda negatif ni kalau boleh tak nak dalam hidup ni kalau boleh. Itu yang kita minta tiap-tiap hari, tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham maksud doa yang kita minta. Sebab kemakbulan doa kita tu salah satunya, bukanlah kita tak faham tu doa kita tak makbul, tapi dia kurang sikit. Dia kena faham bila kita minta dengan Allah, macam kita minta dengan orang, kita cakap dengan orang, kita bercakap dengan orang bahasa kita ni, bahasa Melayu. Kan, orang tu faham apa yang kita cakap, maknanya mesej tu sampai kat dia, dan dia pun faham apa kita cakap, dia buat lah. Macam kita bagi kat anak kita nasihat, dia faham kan, kita cakap kan, faham, ada masa tak faham tak? Tak faham, kita ni lah, kita pasanglah kunci contoh kan. Jadi dia faham apa kita cakap, sebab apa tu dia boleh terima dan dia boleh buat apa yang kita suruh. Macam tu juga kita minta pada Allah, kita tidak suruh Allah tapi kita minta pada Allah. Sebab bila kita minta benda yang kita faham, senang Allah nak terima. Itu pentingnya belajar bahasa Al-Quran ni, bahasa Arab ni. Sebab kita doa, kita tak boleh dalam solat, kita tak boleh baca bahasa Melayu kan, batal solat kita, so tak boleh baca bahasa Melayu. So kita memang tak ada pilihan, kita kena sebut dia dalam bahasa Arab dalam solat. Luar solat tak apa, dalam solat, jadi caranya ialah memahami itu je. Jadi bacaan-bacaan solat tu kena baca, kena faham, cuba cari. Dulu kita dah ada buat program kan, Alhamdulillah kita buat program bacaan solat, so, Alhamdulillah, tu bagus sekali. Ni kita faham. Jadi kita ulang kaji balik, tengok balik apa makna Fatihah, apa makna doa duduk antara dua sujud kan, kunut, tahiyat tu kita baca apa maksud dia. Jadi lebih menghayati dan mungkin kita boleh menangis dalam solat kita. Sebab apa yang kita minta semua doa-doa yang terlalu khusus dan eksklusif, hanya minta pada Allah saja. Kalau kita bacaan solat tu memang panjang. Ya, jadi itu persoalan dia. Dan yang terakhir tu ayat Al-Qadar tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita boleh rasa ketenangan dia. Ialah bulan Ramadan memang tenang lah, semua orang akan tenang, daripada awal Ramadan pun tenang. Tapi ketenangan dia syahdu kalau bulan Lailatul Qadar ni. Yang dia sebutnya, dia punya ketenangan tu akan berpanjangan, berlarutan sehingga apa? Hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Terbit fajar tu apa maksud dia? Sehingga masuknya waktu subuh. Kalau subuh sekarang 6, 2 minit, 6, 3 minit. Mungkin sini awal sikit kan, 6, 3 minit contoh. Jadi 6, 2 minit tu masih lagi, dalam 3 minit tak ada dah, habis. Sebab fajar dengan subuh adalah sama maksud. Kadang orang tanya, Ustaz, fajar dengan subuh tu lain ke? Kalau kita solat sunat subuh lain ke? Solat sunat fajar lain ke? Ada yang tanya macam tu. Tidak, sama. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis kan, yang popular, dan saya yakin tuan-tuan tahu hadis itu. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari seluruh dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Pahala dia tu bukan bulan Ramadan tau, tiap-tiap hari buat salat 2 rakaat fajar. Salat 2 rakaat fajar yang dimaksudkan di situ apa? Salat sunat qabliyah subuh tu jangan ditinggal. Salat dekat masjid insya-Allah kita buat. Sebab apa? Kita tunggu jam tu, dia belum bunyi loceng lagi, kita sembahyang lah, solat lah. Tapi kalau kita solat di rumah, biasa orang kalau solat di rumah secara umum lah, biasa solat fardu je terus je, dia tak ada solat sunat qabliyah ba'diyah ni, betul tak? Secara umum je kita cerita. Tapi memang betul, saya sendiri punya tu kadang kita terus je nak cepat kan. Tapi aura bila kita solat kat surau masjid tu lah dia, kita akan buat solat qabliyah, solat ba'diyah, betul tak? Solat tahiyatul masjid. Itu dia aura solat dekat masjid, solat kat surau. Sebab kita akan buat, walaupun kita tak tahu fadilat dia, kita akan buat. Apatah lagi bila dah tahu, lagi semangatlah nak buat. Sebab buat sekali solat sunat subuh, pahala je lebih banyak daripada menguasai seluruh dunia dan seisinya. Bukan seluruh mahkota hill dan seisinya, seluruh dunia. Pernah dengar Piramli cakap apa? Dunia ini ana yang punya. Nampak? Piramli pandai tu Al-Quran. Main-main tu. Nampak tu? Masya Allah. Jadi fajar subuh sama. Jadi kalau kita baca usalli fardal subhi boleh, usalli fardal fajri boleh. Ustaz macam tak sah je solat usalli fardal fajri, tak pernah buat Ustaz. Sama. Sebab itu kalau kita pergi Mekah Madinah, nak juga cerita Mekah Madinah tu kan, bila kita tengok jam dia tu, apa dia tulis kat situ subuh? Dia tak tulis as-subuhu, dia tulis apa? Al-fajru. Maknanya fajar dengan subuh adalah sama.
Okey, itu. Tapi belum habis lagi, sikit lagi. Boleh Boleh aku cuti kan? Sikit lagi. Okey, itu tentang surah Al-Qadar. Masya-Allah. Nak cerita ni pun ambil masa dalam 40 minit. Kita baca satu nafas saja Al-Qadar 5 ayat. Subhanallah. Sikit lagi. Dalam Quran ni memang banyak. Satu Ustaz nak ambil surah Luqman. Dah baca tak surah Luqman? Rasanya kalau kita dah baca tiap-tiap hari satu juzuk kan, biasa kita dah lepas dah surah Luqman ni. Kita dah lepas sebelum surah Sejadah, betul tak? Surah Luqman. Surah Luqman kita tahu, bila kita sebut surah Luqman, satu orang manusia yang cukup hebat. Dia bukan nabi, majoriti ulama mengatakan dia bukan nabi. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Mungkin kita boleh kata dia wali, hamba Allah yang soleh, tapi dia bukan nabi. Walaupun ada yang kata dia nabi. Dia bukan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup zaman lebih awal. Ada khilaf macam-macam. Ada yang kata zaman Nabi Musa lah, macam-macam lah. Tapi saya tak nak cerita lah khilaf tu. Yang penting apa pengajarannya. Luqman ini bangsa apa? Bangsa Melayu? Bangsa Arab? Bangsa apa? Ramai ahli sejarah mengatakan dia adalah bangsa Afrika. Handsome tak handsome Afrika? Handsome ya? Kalau Ustaz Baik. Kita tahulah berkulit hitam, kita faham. Jadi maknanya Allah pilih manusia ni, memang Allah tak pilih dari segi rupa. Kan? Tengok ibadat dia, macam mana cara dia mendidik anaknya itu, yang mustahak sangat-sangat. Kita boleh baca lebih detail. Ustaz tak adalah detailkan sangat kat situ, cuma Ustaz nak cerita kesimpulan sahaja daripada ayat 13 sehingga 19 surah Luqman. Balik baca 13 sampai 19 surah Luqman. Dia ada 7 nasihat dalam tu. Pertama, jangan syirik pada Allah. Maknanya pertama diterap pada anak dia adalah akidah. Bayangkan tu, Luqman bukan hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup zaman Nabi awal lagi. Pertama dia kata jangan syirik pada Allah, maknanya akidah diterap. Yang kedua nasihat dia, taat kepada kedua ibu bapa. Kita tahu dosa paling besar pertama dosa syirik kan. Dosa kedua paling besar dosa apa? Derhaka kepada kedua ibu bapa. Nampak dia punya susunan. Pertama diterapkan akidah anak, kedua diterapkan taat ibu bapa, ketiga kalau ibu bapa tu menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, tidak wajib diikut. Itu dia. Maknanya kalau mak bapak, kita sayang mak bapak kita, tapi kalau tiba disuruh buat benda-benda pelik. Sebab saya pernah lah dulu, saya ceramah kat Ampang, lama jauh lah, Ampang boleh sebut lah kan. Kat kampung saya sana. Ada seorang budak tu baik betul. Umur tu, masa saya ceramah tu 5 tahun lepas, lama dah. Tapi dia form 5 masa tu, sekarang dia dah besar lah, habis sekolah. Baik sangat. Saya tengok dia macam budak hafiz, tapi dia bukan hafiz Quran. Dia sekolah biasa je. Dia pakai jubah, pakai serban. Lepas tu dia ambil nombor saya. Lepas tu dia message. Ustaz, saya yang datang tadi, yang tadi kat masjid pakai jubah. Okey, kenapa tu? Itulah saya sedih, tapi saya tak tahu nak cerita kat siapa. Dia kata, mak ayah saya ni dia banyak buat benda-benda khurafat kan. Contohnya apa? Bila beli motor baru, dia siram motor tu dengan air bunga, siram dengan air dolak balak. Dia sedih tengok, sebab dia nak tegur bapak dia budak 17 tahun. Bayangkanlah, kau siapa? Aku makan garam tau banyak. Patutlah darah tinggi banyak. Makan garam macam tu kan. Dia sedih, dia tahu benda tu tak betul, tapi dia tidak ada kudrat untuk nak menegur ibu bapa, sebab masa tu dia budak lagi. Bayangkan. Habis saya tanya juga dengan dia, biasa soalan cepu mah. Mak ayah macam mana, solat tak? Mak saya tengok solat lah, tapi bapa saya tu macam mana? Saya pernah ada jumpa seorang lagi, dekat, saya pernah pergi Palestin kan, dekat Masjidil Aqsa. Saya ingat muka budak tu sampai sekarang, tapi saya tak nak sebut lah siapa. Dia memang seorang anak datuk. Dia kata, saya kalau datang dekat umrah, dekat Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid ni je saya semayang. Kat rumah memang saya tak semayang. Duduk dekat Mount Kiara, bayangkan, have people, kayangan. Lepas tu mak solat, mak pun datang ni, ayah tak datang. Ayah tak ikut pergi umrah, pergi Masjid Aqsa, tak ikut. Soalan cepu mas saya apa? Saya suka soalan cepu mas. Ayah solat tak? Apa jawapan dia? Saya tuan-tuan pun tahu jawapannya. Ayah tidak solat. Ahli korporat, bergelar datuk. Orang Kelantan lagi. Kan? Tak nak lah kata orang Kelantan tak semayang. Tak. Maksudnya, bila saya tanya tu,
Satu-satu benda tu keluar kan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kalau benda tu kita kaitkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau macam mana kalau dia tak suruh kita buat jahat, tak apa. Kalau macam tadi kan, dia suruh buat benda khurafat, siram air ni, siram tolak balak supaya motor tu tak accident. Macam tu ke kita cara kita? Baca doa lah kan. Naik kenderaan baca doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Tak puas hati ustaz kena siram Yasin juga. Kita pakai Yasin ustaz, kita tak pakai air mentera jampi-jampi apa? Macam jampi Piramli tu kan? Tak, kita siram Yasin. Siapa suruh buat tu? Hati-hatilah walaupun kita guna Yasin pun benda tu benda khurafat yang dibuat. Doa. Bila kita doa pada Allah, tak puas doa tu. Maknanya kita tak betul-betul menjiwai doa kita. Tak tu. Faham itu kedua. Ketiga, kemudian dia kata apa lagi dalam surah Luqman tu? Dia sebut kalau kamu melakukan satu benda baik lah, buruk pun sama. Tapi benda baik kita tekan, sebab kita bulan Ramadan, kita tekankan benda baik. Walaupun besar biji sawi sekali. Tahu kenal biji sawi? Ibu-ibu mesti kenal biji sawi kan? Biji sawi ni kalau Ustaz campak sebiji je dekat atas kapet, siapa jumpa Ustaz bagi kereta Tesla satu. Kita mainan lah atau ambil cari kat Google. Boleh jumpa tak katanya kalau saya campak biji sawi kat atas kapet ni kan, kalau kita vacuum habis duduk lah, memang tak jumpa dah. Tapi Allah kata, kalau daripada nasihat Luqman tu lah, kalau wahai anakku, kalau kau buat kebaikan walaupun besar biji sawi, dan biji sawi tu berada di balik batu yang besar, dia kata dalam Quran, fis sakhrah dia tu, ataupun di langit-langit sana, di 7 lapis langit, au fil ard, ataupun di bumi. Bayangkan, saya cerita kapet tadi, kalau cerita kat bumi, mana nak cari biji sawi tu? Melainkan kat kedai ada, kedai Aceh ada biji sawi kan. Tapi kalau kita tabur, memang kita takkan jumpa. Tapi Allah Maha mengetahui. Walaupun kita buat tu orang tak menilai, orang tak menghargai, tapi Allah Ta'ala tahu kebaikan kita buat. Masya Allah. Lagi apa dia pesan? Aqimis salah, tunaikan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar di atas dugaan yang menimpa kamu. Itu solat. Bayangkan zaman Luqman dah solat dah. Macam mana dia solat? Wallahualam, kita tak tahu. Sebab salat yang 5 waktu ni kita je, umat Nabi SAW je. Maknanya menunjukkan umat-umat terdahulu ada juga yang salat. Tapi macam mana cara dia salat? Wallahualam. Berapa kali dia salat, ustaz pun tak tahu. Adalah kalau kita baca sejarah tu, ada yang kata Nabi-Nabi terdahulu, umat terdahulu, ada juga yang salat 2 kali. Pagi dan petang, ada yang buat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tapi gaya tu macam mana? Wallahualam, tak tahu. Tapi dia sembah Allah. Dia sembah Allah kan? Masya Allah. Lepas tu lagi 2-3 lagi nasihat Luqman tu, dia sebut apa? Tentang jangan jalan di muka bumi Allah dengan kesombongan dan bongkak. Kalau dalam tu disebut la tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusair khadda. Khadda apa bahasa Arab? Ni, khaddun kan? Maksud dia khaddun ni pipi. Pernah nampak tak orang jalan macam ni? Kau apa hal? Kan? Kau apa hal? Tak? Dongakkan apa tu? Ni. Pipi ni longak ke atas. Nak menunjukkan apa? Tawaduk ke nak menunjuk takabur? Menunjuk ke sombong? Atau ni kan? Nak tunjuk sombong kan? Dalam Quran Allah sebut orang yang mendongak-dongak ni daripada sampai sekarang ada orang buat. Macam mana tu? Bukan cerita sekarang, cerita daripada dulu ada. Jangan jalan di muka bumi Allah yang sombong. Kemudian dia ujung sekali tu disebut waqsid fi mashika waghdud min sautik. Hendaklah kamu sederhana dalam cara kamu berjalan. Sebab jalan orang sombong tu kita boleh nampak macam mana cara dia. Ustaz dah cara jalan macam ni ustaz, dah memang daripada dulu sejak azali saya jalan macam ni, saya tak sombong pun. Yalah, kita faham. Tapi kita boleh kenal lah kalau orang sombong macam mana jalan, orang tak sombong macam mana jalan dia. Pernah tengok Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri jalan macam mana? Pernah tengok tak? Allah, tawaduknya. Gaya dia berjalan tu tidak seperti usia dia. Sebenarnya dia muda lagi. Dia awal 50-an je. Tak masuk pun 60. Sebab dia pernah jadi pengurusi USIM dulu, pengurusi lembaga pengarah universiti. Tapi tengok dia jalan macam mana. Tawaduknya, Masya Allah. Hebat orang, ilmunya pun tinggi, hebat. Masya Allah. Kan, gaya dia. Kita tengok macam mana orang kan. Orang alim kan macam mana. Kemudian rendahkan suara. Bila kita bercakap, rendah suara ni bukan macam mana. Maksudnya jangan cakap
menengking, mengherdik orang. Kalau kita nak tegur ke apa, jangan sekali-kali kita menengking, mengherdik, cakap benda-benda yang kotor atau yang kasar. Itu Luqman 13-19. Penutup sebelum saya akhir. Surah Luqman ayat terakhir 34. Surah Luqman ayat 34 ni pun sangat-sangat kita kena tahu. Ayat 34 ni ada apa tau? Ayat 34 surah Luqman. Ada 5 rahsia. Tadi main nombor-nombor je ni. Kalau tadi 7 nasihat Luqman, sekarang 5 rahsia dalam satu ayat. Ada 5 rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Allah je tahu. Manusia tak tahu, malaikat tak tahu, Nabi SAW tak tahu, semua tak tahu. Hanya Allah tahu. Cuba tengok ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu sa'ah. Apa ilmu sa'ah? Ilmu kiamat. Allah je tahu kiamat tu berlaku bila, masanya bila. Malaikat Jibril, Israfil semua tak tahu. Yang tiup sangka kala pun tak tahu. Dia hanya tunggu arahan Allah. Allah kata tiup sekarang kiamat. Kiamat lah. Tiuplah dia. Pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah saja yang tahu apa dia? Turunnya hujan. Bila nak turun hujan? Kita ada jabatan meteorologi, betul? Jabatan kaji cuaca ramalan. Hari tu equinox lah apa benda kan? Fenomena lah sekarang panas. Sebulan kita puasa memang sangat-sangat panas. Tapi tiba-tiba hujan. Dalam ramalan tidak ada. Walaupun kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Betul tak? Nama pun ramal kan? Tak salah kita meramal sebab sedia payung sebelum hujan. Tapi kadang tengok gelap tapi tak hujan pun. Kadang-kadang kat Eco Hill hujan, dekat Makota Hill tak hujan, sini hujan, sana tak hujan. Contoh kan. Ada certain jalan kan kita lebat, lepas tu berhenti kita balik kampung kan. Lebat, panas. Tiba-tiba. Di mana bumi hujan turun tu? Allah saja yang tahu. Ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah saja yang tahu apa yang ada dalam rahim-rahim wanita. Terutama apabila berlakunya persenyawaan sperma dan ovum. Macam mana dia boleh berkembang dari sehari ke sehari sehingga 9 bulan 10 hari. Dalam kandungan 3 bulan contoh. Pengalaman kita semua, saya pun. Kita scan perut isteri tu kan. Bila scan tu 3 bulan dah ada tangan ada kaki, betul tak? 3 bulan, perut pun tak nampak lagi. 3 bulan dah ada tangan, ada kaki. Walaupun belum sempurna, dah ada lembaga dah. Bentuk orang tu dah ada. Kalau 3 bulan scan, tak ada tangan, tak ada kaki, bermakna sama ada budak itu cacat ataupun meninggal dalam perut. Sebab anak sulung saya pun tak ada, meninggal juga. Jadi bila scan 3 bulan, memang kalau normal ada tangan, ada kaki. Walaupun belum cukup sifat. Nampak kan? Macam mana dia boleh jadi macam tu? Kalau kita pergi kilang, kita boleh nampak proses dia. Kilang proses buat susu macam mana, step by step kan, prosedur SOP dia macam mana, kita boleh tahu. Rahim ibu siapa yang tahu? Doktor scan sahaja, doktor pun tak tahu. Kalau kita tanya doktor pakar lah macam mana pun tanya doktor, macam mana dia boleh jadi macam tu? Dia tak boleh jawab tuan-tuan. Kalau kita tanya doktor, ini normal tak? Dia boleh jawab lah, ini normal, okey, jari semua ada, ukuran semua bagus, ni okey, normal. Ukuran jantung, heartbeat semua ada. Doktor hanya mengesahkan saja. Tapi kenapa heartbeat dia macam tu doktor? Doktor tak boleh jawab. Pakar ONG macam mana pun tak boleh jawab. Betul tak? Allah saja yang tahu. Maha pakar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang manusia ada berapa bilion, tuan-tuan. Macam mana tu? Ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. 4 daripada 5. Dah nak balik dah ni. Sabar sabar. 4 daripada 5. Yang keempat apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Apa yang seseorang itu akan dapat esok hari hanya Allah je yang tahu. Rezeki tuan-tuan hari ni. Semalam, hari ni. Rezeki semalam, tiba-tiba dapat ayam golek. Tak tahu pun, tiba-tiba orang bagi. Rezeki tak? Rezeki, contoh buka puasa kan. Tiba-tiba hari ni orang nak belanja kat hotel Movenpick contoh. Kan, KLIA. Mana dah tahu? Belanja ustaz sekali, jangan lupa. Ya, tak adalah, ustaz banyak program. Ya, macam tu kan? Tak sangka kadang. Ataupun rezeki apa-apalah. Bukanlah kita kira benda-benda macam tu je kan. Tapi rezeki ni macam-macam. Kita tak tahu apa yang Allah akan tetapkan esok hari untuk kita.
Allah je tahu. Kita merancang boleh kan? So kita sebut, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Seseorang itu dia tidak akan tahu, hanya Allah saja yang tahu di mana dia akan mati, meninggal dunia. Tidak semestinya orang lengging akan meninggal di lengging. Tidak semestinya orang Makotahil akan meninggal di Makotahil. Tidak tentu. Datuk Harundin almarhum meninggal di mana? Amerika Syarikat. Allahu Akbar. Dia jiran ayah mertua saya, Bandar Baru Bangi. Ya, saya nikah memang dia datang. Menggigil untuk imam nak menikahkan sebab Datuk Harundin depan tu. Betul. Sampai tersasul imam. Saya tak nervous lah. Imam yang nervous masa tu. 20 tahun lepas punya cerita. Bayangkan arwah tu. Baik sangat. Almarhum. Sangat baik. Meninggal di Amerika Syarikat, bayangkan. Seorang ulama ni meninggal di Amerika. Dan dia tak bawa balik. Itu sunnah. Kita kalau boleh, seboleh-boleh kita nak bawa balik. Meninggal kat UK, nak bawa balik Malaysia. Sepatutnya tidak. Kalau ikut sunnah Nabi, tengok Nabi. Nabi meninggal di situ tanam. Kalau ikutkan Nabi meninggal kampung Mekah, patutnya bawa balik Mekah lah kan. Kalau ikut sunnah, katalah kononnya sunnah tu, siapa yang meninggal hendaklah dibawa balik kampung, contoh. Sebenarnya tak. Kalau meninggal di situ tanam. Tengok Nabi. Nabi meninggal dekat rumah Aisyah, dalam rumah Aisyah tanam. Sebab itu kita melawat di situ. Masjid Nabawi itu sebenarnya itu rumah Aisyah. Kat situ. Tapi kita tak akan nak tanam dalam rumah, Ustaz. Ya betul. Tapi maksud tanam di berdekatan. Kalau zaman sekarang tidak sesuai lah tanam di rumah. Kan? Sepatutnya begitu. Kecuali kalau peraturan negara tu tidak mengizin. Macam dulu ada seorang ustaz kita di IKIM. Masa saya kat IKIM dulu, ada seorang ustaz Fazli kan, Al-Yamani tu. Dia meninggal di China. Di China dia tidak boleh tanam foreigners. Tu kena bawa balik Malaysia. Itu tak apalah, dah terpaksa kan. Sebab kita kata tak boleh ustaz, nanti susah nak ziarah ustaz. Allah ziarah tu seminggu pertama. Lepas tu tak pergi dah. Tunggu raya, kan. Adat orang Melayu ni raya, dia pergi ziarah kubur. Lepas tu tak ingat dah. Tu tak saya cakap apa. Sebab yang penting doa tu tak kira dia dekat mana pun. Kita ni kalau boleh nak tengok kubur, betul lah. Boleh je tengok kubur tu. Tapi itulah, sebenarnya sunnah gitu. Kalau tak meninggal sana, tanam situ. Tak payah bawa balik. Nampak kan? Masya Allah. Begitu juga ada satu lagi yang pernah saya cerita saya di sini dulu. Datuk S. Romaino pernah saya cerita kan? Meninggal di mana? Di Mekah. Saya pernah cerita dulu di sini masa saya ceramah haji umrah tu. Seketika saya mula-mula pergi menunaikan umrah tahun 1996. Masa tu umur saya baru 16 tahun. Dia sebilik dengan saya. Sebilik dengan atuk saya, arwah atuk saya. Saya balik Malaysia, tengok kat mingguan Malaysia, S. Romaino meninggal di Mekah. Kenal kan S. Romaino kan? Bapaknya Anita Sarawak. Meninggal di Mekah, kan, bayangkan tu. Baru-baru ni siapa meninggal? Artis Jafar Anu. Kenapa Allah pilih dia meninggal bulan Ramadan? Tengok dia punya amalan. Kita jangan tengok apa yang dia buat. Tengok apa amalan dia boleh meninggal dalam bulan yang cukup mulia. Ulama pun tak semua meninggal dalam bulan Ramadan kan. Itu hebat. Sebenarnya ramai orang-orang yang kita kenal meninggal bulan Ramadan kan. Kita kenal ni public figure kan. Bila public figure ni kita akan sebut kenapa dia meninggal dalam bulan yang mulia tu. Mesti ada amalan dia yang Allah angkat darjat dia begitu. Sedangkan dia tidaklah sakit yang terlalu serius. Kalau ikutkan. Kan ada orang meninggal mengejut. Banyak tokoh-tokoh pun ramai ada yang meninggal baru-baru ni. Saya pun tak ingat lah. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Jadi Masya Allah, itu kita kupas sikit tu. Itu pun dah dekat 7.5. Baru beberapa ayat sahaja. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kesimpulan ni lah sebelum saya tutup ni. Ya, kita baca Al-Quran, jangan kejar hanya nak khatam saja. Bagus kita khatam, tadarus, sebagainya. Tapi jangan kejar kuantiti sajalah. Kita tengok kualiti, maksud tengok kualiti apa? Tengok maksud dia. Sekarang banyak orang share tentang apa, sinopsis ataupun ringkasan-ringkasan tiap-tiap juzuk. Kalau tuan-tuan tak ada, nanti saya share dengan Ustaz Khaidir dengan Abang Azmi nanti. Ya, juzuk 1 apa dia punya sinopsis, apa dia punya kesimpulan. Jadi sekarang kita dapat tahu, oh juzuk 1 cerita ini, juzuk 2 cerita ini, juzuk 25 cerita ini. Saya ada PDF, nanti saya share insya-Allah pada jemaah ya. Ini mudah-mudahan apa yang saya kongsi ni insya-Allah lah memberi manfaat. Tuan-tuan, puan-puan semangat terus ya sampailah kita habis Ramadan ini dan menyambut hari raya juga dengan penuh mengikut sunnah. Jangan kita habiskan pahala puasa kita. Sayang kita dah puasa sebulan kumpul pahala, masuk 1 Syawal segala dosa kita buat. Aurat tak tutup, salam tak kira orang, bukan mahram-mahram semua salam.
Ya, pakaian kena jaga, walaupun nak sedondon ustaz pun sedondon juga, biasalah tu kan. Kalau tak sedondon tak meriah. Tapi janganlah pakai kain belah atas sampai bawah macam pramugari. Tudung macam mana, stokin jangan tak pakai ibu-ibu. Anak-anak kena pesan itu. Kita aurat kena jaga betul. Tak nak kita habiskan penat kumpul pahala, habis gitu je. Sayang kan, jadi negatif pula nanti. Itu sahaja, insyaAllah. Saya pun ambil kesempatan untuk ucap selain daripada selamat memburu Lailatul Qadar, salam Aidul Fitri buat yang ada bonda, tuan-tuan puan, anak-anak ya. Minta maaf banyak kalau ada salah silap sepanjang Ustaz berkuliah di sini. Saya hampir setahun ya Ustaz kuliah di Surau Abbas ini. Ini kira Ramadan pertama lah ni Ustaz di sini. Jadi mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah, kurang kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.